Belum. Hmm. Diam je. Al-Fatihah semua diam. Belum lagi baca doa ni. Doa selamat ke apa belum. Kalau ajak berjalan, laju awak. Macam tak saya ni, pakaian gini, rambut ni okey tak untuk saya? Dengar tak ni? Ha? Oh, bagus. Okey, okay, boleh. Saya take off. Saya take note. Dia yang kasih answer tu agak makan lebih sikit. Aduh. Okey, kita mulakan kelas kita. Kelas online ni. Harapan awak terkubur nak jumpa. Bila jumpa lari mayat je, tak apalah. Tapi ada juga yang yelah mak bapak tapi sekolah rendah lah yang kata dia tak sanggup lagi hantar ke anak dia ke sekolah lah sebab huh, risikonya kita tak tahu kan. Risiko dia bukan main-main lah. Hidup atau mati. eh? Dia terlalu risiko. Kalau saya lupa Mak Tasha. Tasha. Yalah bapak. Contoh lah. Tak nak contoh lah. Biasanya orang sini dia tahu pengalaman orang yang tersayang meninggal dunia akibat COVID ni. Masya Allah. Saya pun tu jadi takut. Kalau macam awak anak, okey. Macam saya ni, siapa nak jaga saya ni? Kan? Agak, yelah. Siapa kalau saya tak boleh orang tengok, tak boleh. Lepas tu, nak jaga, nurse pun kadang-kadang dia nak jaga, dia tak. Dia tinggal je sebab dia pun banyak kerja. Dia banyak kerja. Dia pun nak datang, nurse pun nak datang pun takut sebab ada COVID kan. Ada yang dia pakai yang apa tu, yang tutup tu. Ada rasa video FB ada kan. Sampai pesakit tu terlolong orang ada masuk dengan pakaian yang macam pocong dia ada. Betapa sukarnya lah. Dan dia tak ada pilihan lain lah. Sebab tu COVID ni ya Allah Akbar. Yang paling nombor satunya ialah jarakkan je lah jarak. Jumpa orang buat jarak. Okey, kita dah seramai ni. Saya laju lah. Kita ada table 4.1 yang tahu table 4.2 tu. Yang kita akan bincang nanti. Dan yang kedua nanti ialah bagaimana kita nak download sebelum balik lah. Download apa ni financial statement lah daripada internet. Okay, untuk tu kita mulakan kelas untuk pelajar Muslim sahaja ya. Mulakan kelas yang pelajar bukan Muslim sila diam dan sila tunjuk hormat lah pelajar dan saya sebagai orang Muslim. Dan untuk orang Muslim kita sedekahkan surah Al-Fatihah ini, kitab umum kitab kata umum maksudnya surah yang paling utama sekali sekarang di kerajaan Brunei tu. Segala doa ni memang doa Al-Fatihah je. Jadi kalau awak tak tahu doa kan, selain pada doa makan tu, dari surah Fatihah je lah. Itulah surah yang
kita boleh manual kita dan kita sedekahkan pahala surah Al-Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita. Jangan lupa kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita sedekahkan ini kepada adik-adik kita, keluarga kita, para pensyarah, para guru, kawan-kawan kita. Dan kita doakan supaya perjalanan hidup kita pada hari ini dapat berjalan lebih lancar, dan untuk hari-hari yang seterusnya lah. Dan awak doakan saya juga lah. Ya, semalam kalau saya katakan penuh beran tak saya. Sebelum tu alih-alih saya punya kebetulan saya punya komputer ni agak lama lah, dah 8 tahun, tapi saya masih sayang duit, insyaAllah ada saya usahakan. Tapi saya masih kekalkan guna laptop lama ni lah, sebab dia saiz besar dan saya dah upgrade dia punya memori. Dan alhamdulillah lah saya dah ada skrin kedua, skrin ketiga dan skrin keempat Tapi yang saya guna dua skrin saja. Okey. Dua skrin saja. Skrin yang presentation dengan ini Google Meet ni yang awak tengok. Dan satu lagi saya ada OBS Studio untuk rakaman. Kita tengoklah. Tapi saya belum dapat result lagi yang suara berdengung tu awak. Okay, hikmah dia orang yang ada sini nak. Suara sekarang jelas kan? You know, suara saya jelas tak ada dengung Cuba respon suara saya jelas tidak? Okey. Okey. Baik, awak boleh guna yang tu. Jadi dan suara YouTube saya masih mencari dah ada technician tu yang untuk tidak tengok setting saya sebab ada berdengung sikit. Tapi hikmah dia ialah yang datang kelas ni dapatlah suara jelas. Yang YouTube tu agak berdengung sikit. Okey. Dan hari ni saya dah dapat tengok semua orang kat sini Semua orang. Saya harapkan kelas yang akan datang ni supaya dapat penuh. Maksudnya di sini saya buat macam mana pun dia tak boleh memenuhi semua ramai kan. Jadi Nur Ain Hussein semua ni tukarlah gambar pada yang lebih jelas macam saya. Awak tengok saya ni lah. Kalau dekat sini ni Natasha dia agak gambar dia agak jelas. Hakim yang sengit-sengit pun saya tak nak sangat lah. Dua ni yang saya nampak nampak jelas. Awak belajar dengan Hakim. Hakim memang saya puji pada awal lah saya maknanya kecil hati pula okay? Sebab dia gambar tapi tak tahu lah dia ada tidak ada gambar tinggal gambar orangnya ada tak tahu lah ada tak Hakim ni tak pernah dengar tak suara dia okay. Jangan tinggal ada je suara awak ada tak ada apa kita ada apa ada video kan okay. Tu lah. Yang lain boleh rujuk Hakim lah macam mana nak tukar gambar susah juga tukar gambar ni awak dah tengok satu lagi saya pun dah tukar dulu gambar lama tapi dengan saya siapa lebih better okay. Saya pun dah tukar yang gambar seorang lagi tu kan dulu gambar lama lah zaman jahiliah saya dah tukar lah rambut hitam dulu sekarang dah rambut putih dah fikirkan masalah awak semua ni rambut saya putih ni okey kita sambung lagi kelas kita
Utama pula kan. Okey, awak boleh gunakan chat ataupun masih boleh gunakan chat dan juga mikrofon untuk tanya lah apa kan. Sekejap dia. Okey, kita akan melihat kepada yang lepas punya yang kita dah habis. Cuma awak boleh tengok lah. Ini jawapan dia ni. Dia pula tukar dia punya gambar. Okey lah, saya tulis je lah. Okay. Dia ada kelebihan online ni. Sebab kalau kelas bersemuka, kadang-kadang penat lah saya bawa benda ni apa. LCD projector lah yang tak nampak kaki dekat. Sangat penat. Dan saya melihat perangai pelajar lah yang keluar masuk macam-macam Tetapi memang berat kepada ni lah. Memang menyusahkan kepada para pelajar. Okay? Sebab dia agak memboringkan. Tapi yang saya fikir tadi, kalau awak tanya beratnya apa, beratnya orang yang menanggung kesepitan ni. Okay. Okey, yang ini ialah tak nampak ni saya rasa 1.4 0.12 ini 16, ini 95 hari. So kalau kita tanda right contohnya, okey, saya tengok yang paling mana paling bagus ni antara dua ni. Yang ni kalau ratio kita pilih yang tertinggi ni. Lepas tu nampak ni. Lepas tu quick ratio yang paling tertinggi, Home Depot menang. Kalau average correction period kita pilih yang apa? Cuba jawab. Average correction period kutipan. Tarikh kutipan. Berapa hari kutipan. Kita pilih terendah ke tertinggi guna chat Hello? Dua je. Terendah tu tertinggi. Bilangan hari yang banyak ke bilangan hari yang sedikit. Kutipan yang bagus. Senang. Okey. Guna mikrofon. Good. Okey, bagus. Yang ini pelajar, dia boleh cakap tapi bila nak tulis tu alamak. Tak boleh Cik Hot, saya hanya formula je. Itu dia cakap kerti. Benda senang je lah dia. Salah pula. Yang terpendek Ini. Yang ini. Yang ni ni laku ataupun tak laku. Mana cepat laku ialah hari yang tempoh dia pendek cepat laku Jadi yang ini pun sila jawab guna mikrofon atau chat mana yang awak pilih. Yang tempoh terendah ke tertinggi ni.
Budak takut sebab ni lah aku cakap rendah ke tinggi kan. Mana yang bagus ni? Pendek ke panjang? Ha, pendek ke panjang? Pendek. Okay. Good. So, kelebihan kepada kedua-dua ni lah. Low pun ada lebih. Uh, Home depot pun ada lebih. Dari segi kedua-dua ni lah. Ini contoh yang bagus. Tetapi kalau biasanya company, tak tahulah biasa kita nak platform ni. Okay. Biasanya kalau company tu bagus, semua bagus lah. Kalau company tu memang buruk lah. Semua ni buruk. Tetapi ada juga bagus. Saya minta maaf lah, saya ada juga yang bagus. Macam pelajar, kalau dia ni seorang yang pandai, dia tu juga yang kemas, ya. Orang yang handsome, orang yang cantik, okay. Orang cepat balik, cepat datang, orang yang hormat, itu. Kalau yang buruk ni, yang ni lah. Bukan awak lah. Begitulah anggapan awak. Buruk, buruk, perangai buruk, semualah. Lambat tidur, bangun kelas datang, itulah contohnya. Tapi ada juga yang dia buruk, tetapi macam kita tu rumah lah rumah buruk tapi dalam kemas sangat dalam kemas, berbanding dengan rumah lawa besar tapi bersepah, bersepah. Jadi kita tak boleh nilai daripada secara fizikal ni lah, kita kena nilai lebih dalam lagi. Okay, kalau kita buat penilaian analisa. So kalau kat sini kita belum dapat lagi nak tengok mana yang terbaik antara home dengan low. Jadi kita akan teruskan kepada analisa yang seterusnya, ya. Lepas ni kita nak tak nak ke, suka tak suka, kita habiskan lah. Yang lain baca sendiri je lah, ya. Boleh, baca sendiri je. Dan latihan pun saya dah beri tu. Formula semua dah ada. Cuma awak dah tahu guna dia kan. Awak kena tengok table dia, ya. Jadi kita ada operating. Yang ni lebih kepada apa? Operating profit. Kita lebih kepada kita punya profitability ni. Kita tukar color lah. Kepada warna. Okay. Sini. Profitability. So yang sebelumnya ialah lebih kepada apa? Liquidity, summary kepada liquidity, kecairan dan efisiensi. Efisiensi daripada yang ni lah. Ni kecairan. Okay. Dalam soalan assignment tu ada. So untuk part ini satu contoh lah. Itu derive je kan. Kita nak menilai orang. Okay. Seterusnya ialah ni. Kita ada nak melihat kepada skop satu saja, iaitu profitability. Kalau macam orang, awak nak tengok skop kepada apa? Kita ada macam-macam nak menilai orang. Ya. Kita boleh menilai dari segi kecantikan contohnya. Kecantikan tentunya kalau macam kecantikan ratu contohnya. Ratu lah. Diva ke. So apakah ciri-ciri kecantikan? Kalau lelaki cantik, kalau perempuan kalau lelaki tampan, yang perempuannya cantik. Apakah ciri-ciri cantik dari segi persepsi awak ni? Apa? Contoh awak buat dalam chat tak ada tulis, tak ada dalam record video. Apakah ciri-ciri kecantikan? Pandai masak, okey. Kecantikan yang sini tak tepat sangat lah pandai masak. Kecantikan. Ketampanan, sopan santun. Kalau macam pandai masak tu ialah dia punya kebolehan. Kalau kecantikan apa? Yes. Tepat. Sangat tepat. Senyuman. Kalau muka masam je memang kalah. Makan.
Kalau senyum je, tapi tak boleh senyum sepanjang masa. Gila pula orang kata. Apa lagi? Contohnya kalau saya tetapkan, tak nak cakap. Dia mungkin dari segi apa, muka ni bersih. Alright. Ketinggian. Lagi warna kulit. Tapi ini very sensitive. Ada pernah juga uh, yang negro tu pernah menang Ratu Negara, Ratu apa tu? Miss Universe dia pernah menang. Dan ada elemen yang seterusnya lah, pandai bercakap. Kalau contohnya seorang ratu dia cakap pun tak pandai ya. Dia bukan pandai cakap bahasa Inggeris, dia pandai bercakap lah. Komunikasi itu pun antara ciri-ciri dia. Macam juga yang ni ciri untuk profitability, iaitu kita ada return tu, kalau return ialah profit lah. Ni profit, total asset turnover ni awak ingat saya rasa saya dah beritahu turnover tu apa. Siapa boleh jawab? Susah juga ni. Turnover ni nama akaun dia apa? Selain nama turnover tu apa? Sale ulangan lah. Okay. Kita ada total asset, apa beza dengan fixed asset ni? Ni operating return on asset, kata asset ni operating profit margin, kata untung. Apakah formula dia? What is the formula? This is the ratio. And what is the formula? The formula will be discussed on next class. No, sorry. Next slide. Okay. Next slide. So, what is the formula? Kalau awak tengok, operating return on asset. Ni. So, this is a new formula. You have to, kalau boleh awak tulis. Kalau tak, sampai bertahun-tahun. 10 tahun pun masih tengok lagi penting pun sebab awak tak tulis yang ni operating return on asset. Ni formula dia, awak tulis sekejap kat kertas, kita nak tengok. Okey, daripada perkataan apa operating return ni adalah merujuk kepada operating profit, asset lah total asset. Awak tulis dulu baru saya boleh conteng sikit. Sebab kenapa saya perlu bagus juga, kenapa saya perlu tulis, kenapa awak perlu tulis? Sebab nanti saya akan beri dia punya penyata statement dia, profit and loss ke, dan awak kena cari sendiri. Saya akan pergi slide lain. But that's why you have to jot down or write down this formula. Okay, this is when talks to the formula, you have to separate into, you have to specify, or you have to specialize to one book only. So kalau formula awak khaskan semua formula, all the formula in one books only. So might probably you have two books, one specialized for formula and the one is specialized for khususkan kepada nota. So you have two different books, alright. Jadi dalam masa ini awak kena ada dua buah buku. Satu formula sahaja, and satu lagi nota kelas lah. Jangan awak harapkan tu, tak boleh. Jangan awak nak kat saya punya nota. Saya dah masuk lah dalam e-learning semua kan, dalam WhatsApp. Tak boleh. Itu tak boleh. Awak nak buat nota berjuta nota dengan internet tu. Tetapi yang nota terbaik lah nota yang awak salin. Itu yang paling terbaik untuk awak setakat inilah. Siapa yang boleh mencabar saya?
siapakah nota mana yang terbaik sebenarnya untuk diri awak? Nota yang awak tulis itulah nota terbaik. Kalau buku orang itu adalah nota untuk terbaik untuk dia. Dia yang buat. Dia yang faham. Kalau awak buat, awak buat. Awak yang faham. Orang lain, itu yang saya tanya. Awak cabar saya, nota terbaik ialah siapa? Nota yang awak buat, itu nota terbaik untuk awak. Okey? Ya, ya. Nampak penuh Sorry, nampak penuh tak? Slide nampak penuh Kalau boleh seorang, uh, PM tepi lah ataupun masalah-masalah grup tu, apa yang awak nampak sekarang? Kalau saya nampak, kalau saya guna saya punya phone ni, saya nampak gambar awak banyak-banyak dengan gambar saya kecil tu. Sebesar gambar. Macam mana nak nampak dia? Tapi kalau awak guna handphone lah, saya ada, kalau saya tunjukkan yang saya ambil gambar. Oh, besar. Setengah simpan dia dulu kamar dia. Dia begitu. Okey, yang saya nampak, saya pun heran lah. Saya punya saya punya handphone ni. Saya ada dekat saya ambil gambar saya yang contohnya di hadapan saya ni, dia ada awak tengok. Awak tengok. Yang tergantung sebelah kiri tu adalah apa? Adalah handphone tu. So handphone tu nampak sebelah atas kanan kecil je. Itu pandangan itu saya tak, untuk saya ialah bukannya penting sangat lah sebab saya ada skrin yang ada skrin kedua nampak besar kan. Uh, tetapi untuk awak saya dah anggapan yang awak terima macam Nurul Kamariah tu yang dibeli di di boleh kasih pun tu, jadi awak nampak lah. Dan kalau masih kurang lagi ada recording yang saya buat tu lah. So untuk hari ni mungkin lambat sikit lah ya. Tak boleh. Lambat sikit lah. So awak cuba kira operating profit bagi total asset. Operating profit yang ini daripada formula ni lah. Operating return maksudnya profit return. Kata return ni merujuk kepada profit, asset ini merujuk kepada total asset. Total asset lah. Kita tak payah kata operating return on total asset. Pun sama maknanya on return on asset. Jadi kalau kita tengok kepada table 4.1 tu, awak ada ke formula ni lepas ni saya tak payah ulang. 4.1 operating profit dia berapa? Bagikan dengan total asset. Awak kira sendiri boleh tak? Saya mungkin ada pelbagai jawapan. Awak kira dekat sini ada. Saya dah beri dalam WhatsApp ke. Table 4.1 pun saya dah suruh print. Dan ni ialah awak kena dapatkan operating apa? Operating profit. Tak apa, salah tak apa, itu awak belajar. Dan satu lagi ialah total asset. Okay. Awak tengok, awak salin dulu. Mana total asset? Saya tak akan beri lah. Total asset berapa? Cepat sikit kalau tak lambat ni. Kita habis tengah nak habiskan cepat kan. Saya tak tolong. Tak tolong. So, dah dapat jawapan, masukkan dalam chat. Ada beza awak tengok video. Video memang takkan habis lah sejam, 2 jam. Takkan awak tengok lah 10 minit pun awak dah menggigil lah nak tutup
Yang ini sebab awak belajar hands on lah, awak kena jawab dalam chat lah. So berapa total asset berapa, and then yang ini dah tulis belum? Dan seterusnya ialah yang ni operating return. Operating return tidak. Operating profit, sorry, operating profit. Berapa untuk Home Depot ni? Yang tadi awak dah dapat total asset, yang ini ialah apa? Operating profit. So, berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Operating return on asset. Berapa nilai dia? Masuk dalam chat. Siap. Saya tunggu sekejap. Boleh tak? Sebab yang ni saya nak testing dulu. Yang second mungkin tak payah lah. First ni saya nak testing awak gunakan table 4.1 tadi dengan table 4.2. Yang lain yang tak ada, yang belum ada pernah respon ke, sila respon kat chat ke. Kalau tak dapat pun tak apa, tu je. Masih tak ada, tak dapat. So nilai dia ialah 0.145. Dapat? Berapa dapat angkat tangan? Guna angkat tangan. 0.145 ataupun 14.5%. Iaitu awak akan dapat gini lah. Operating profit ataupun operating income tadi kan, before interest ialah 5,803 bahagikan dengan berapa? 4125. So awak akan dapat berapa? 0.145 ataupun berapa? 14.5%. Dapat tak? Macam dapat 5803 ni? Macam mana dapat 4012 ni? So awak fokuskan pada yang saya tunjukkan kat sini. Ini yang pentingnya saya buat sini. Tenang. Ni. Okey. 5803. Boleh? Table 4.1, sila rujuk table 4.1, tengok kat WhatsApp ke. Jangan awak terlepas Yang ni semua saya dah beri ni. Awak jangan, maksudnya awak kena tengok kat WhatsApp. Ada tak table ni? Saya dah beri, saya rasa. Dalam satu beri, saya dah beri satu biji tu. Kalau tak, saya beri lagi lah untuk hari ni. Okay. Untuk senang kita belajar lah. Okay. Okay. Saya buat lagi lah table 4.1. Saya masukkan dalam WhatsApp. Okay. So hari ni awak terus buat. Kalau tak ada printer tu tak apa. Saya terus pada begini. Sebab saya rasa amat penting kan ni. Yang ni. Tengok pada WhatsApp awak. Dan satu lagi ialah table 4.2 ni.
Sama-sama sama-sama buat sebab yang ini bukan untuk exam ya, tetapi untuk pengetahuan awak sebab yang ni sampai master ni. Dan kalau awak bagus ni, memang awak bagus lah untuk awak punya ni. Company akan selalu puji awak, dia pun tak tahu nak buat ni, dia tak tahu. Betul. Ramai yang kalau tengok company-company tak tahu buat ni. Tak tahu. Malas nak buat. Sebab benda dah lepas rasa kan. Tak. Dia malas. Tak payahlah benda macam mana. Malas nak menilai, hantar lah. Contoh gitulah. Malas. Oh malas ni macam-macam kan. Okay. So saya dah ni. So kenapa apa tadi? Kalau dibandingkan dengan ni, bandingkan low, kalau diberi yang low ialah 10.6%. Jadi, antara 14.5 dengan 10.6, mana yang lebih apa? Mana yang lebih agaknya yang lebih rasa awak suka lah. Yang awak pilih lah. Kalau contoh, dari segi nak melihat kepada kecantikan, ni tinggi. Orang A lebih tinggi pada orang B. Jadi kita pilih yang tertinggi. So kalau ini, operating return on asset, mana yang baik antara Home Depot ke ataupun Lowell? Ha. Ha? Buat dan check lah. Check tadi. Ha. Home home awak pilih yang home. Okey. Bagus. Ya, awak jangan terbanyak. Ini pun dia orang bukan tak tahu dia. Malah lah fikir semua tak tahu. Senang lah cikgu. Tak banyak fikir cikgu. Dia lah jalan student. Tak payah cikgu benda-benda ni. Nak buat ayat-ayat ni saya nak kira je. Kira jalan kat saya. Apa pening macam dia. Yang ini. Ini ialah formula lah. Formula ni tak payah lah. Tak payah hafal lah. So, awak dah dapat je. Operating return on asset ialah ni tak payah. Ini memang tak payah lah. Okay, mana ni sebenarnya formula dia ni lah. Operating return on asset ni formula dia. Operating profit bagikan dengan total asset ni panjang pula kan ni. Operating profit bagikan dengan total asset. Okay. Yang ini ya tadi lah operating return on asset. Ya. Boleh ingat dalam kepala awak? Apakah nama ratio tadi? Sila tulis. Apakah nama ratio yang baru kita belajar tadi? Yang kita telah dapat 14.5 ialah apa nama dia? Operating return on asset. Tetapi yang ini ialah operating profit margin. So formula dia ialah operating profit margin ialah operating profit. Ni awak boleh tak salin boleh? Boleh ke tidak? Salin. Operating profit margin adalah operating profit bahagikan dengan sales. Kalau kelas bersemuka tu, waktu belajar masuk dapat kau. Ini pun baru nak mula lah ngajar. Ngajar benda yang ni juga. Tapi kalau macam khusus macam memasak tu, memang kena pergi lah semuka. Kalau macam khusus macam ini, yang ni memang. Tapi untuk pelajar memang tak boleh lawan lah, bersemuka. Awak boleh jumpa kawan ya. Boleh jumpa saya secara live ya kan. Dan saya mengawal awak supaya awak tidak berkeliaran mana-mana kan. Sekarang ni saya tak boleh mengawal. Awak pergi mana kan, tak tahu.
Belum ada lagi lah. Belum ada lagi. Satu ciptaan yang terbaik ke yang mengatakan awak selalu ada. So operating profit bahagikan dengan sale. Tadi bahagikan dengan asset. Yang ini ialah operating profit. Kalau ada perkataan margin, saya tak boleh nak beritahu betul ke tidak. Tapi ada dalam perkataan margin, biasanya awak bahagikan dengan apa? Awak bahagikan dengan sales. Okay, operating profit ni ialah sini lah macam biasa. So daripada nama ni kita boleh develop the formula. So what is the formula for operating profit margin? So the formula for operating profit margin is operating profit divided by sales. Alright. So easy. Tadi lah operating return on asset. Itu ialah apa? Operating. Ni sebenarnya tadi pun boleh juga operating profit. Tak tahu lah kenapa dia guna nama operating return. Tapi sama lah. Operating profit dengan operating return adalah benda yang sama. So, saya tengok pada table 4.1, formula ni awak dah salin saya anggap dalam formula lah. So, kita ada dua buah buku, satu formula khas. Satu lagi ialah nota. Ni nota ni. Nota maksudnya formula. So, this is you can masukkan dalam formula. Satu lagi awak boleh jalan ke satu buku yang berkaitan dengan nota ataupun jalan ke kerja. Okey. Kita tengok buat table 4.1 tu. Ni. Kat sini dia tak ada cross lah. Maksudnya dia tak ada pergi ke table 4.2. Dia guna table 4.1 sahaja. Okey. Berapa nilai untuk operating profit margin? OPM. OPM. OPM ialah operating profit margin. Ingat kalau margin tu bahagian apa tadi? Boleh tak jawab? One of you or all of you? All of you. Is it correct? All student. Yeah. Can you answer me what is the formula referred to operating profit margin? So the formula is operating profit divided by sales. Okay. So berapa nilai dia? Cuba kira. Please calculate the operating profit margin, OPM. Awak boleh tengok daripada 8.5. Okey. Apa lagi jawapannya? Awak boleh tengok dekat WhatsApp lah. Saya dah bagi. Table 4.1 dan table 4.2. Awak just refer to this table 4.1 to answer this question. Operating profit margin. Right? Dah ada. 0.0085. Kalau dalam bentuk peratus, awak kalikan dengan 100. Darabkan dengan 100. Jadi awak, kalau macam para asyikin tu, masih tak betul lagi. Awak kena type lah. Ataupun tekan button ataupun keyboard tu peratus. Yang peratus tu. Kita tengok jawapan awak. Ni masih tak tepat awak punya jawapan. Natasha tu ada perkataan peratus. Kita tengok jawapan ni. Saya pun belum mak. Tu. Aduh, senang kerja saya. Slide tu saya putihkan lah. Font tu saya delete. Okey. Atau putihkan. So awak akan dapat berapa? Tak perlu tak saya ni tunjukkan. Rasanya semua dah dapat Iaitu awak bahagikan dengan 5803 guna kereta.
5, sekejap ya. 5803 bahagikan dengan 6797. So awak akan dapat 0.085. Kalau dalam bentuk peratus ialah berapa? Kalikan dengan 100. So awak akan dapat berapa? 1, 2, pindahkanlah. Jadi kali dengan guna kalkulator 8.5%. Semua betul Alif betul, Anastasia betul, Muhammad Syafiq betul, Kavin Jadison betul, Muhammad Syafiq betul, Farah Citi betul. Wan Masita betul, Madeline betul, Muhammad Khairin Irfan betul. Oh semua jawab Muhammad Alif. Okey. Tak semua juga. Semua kena jawab lah. Jadi tak perlu awak type kalau kat quiz tu. Kalau kat mana tu. Awak buat itu bagus tapi dia tak ada bukti lah. Sebab saya guna Google Meet tu kan. Video ada yang saya record tengok pasang seperti di atas tu. Guna tu untuk saya tengok balik nanti. Awak punya aktif dalam kelas. So aktif dia diukur dengan awak tulis. Tak kisah benda tu awak dah benda tu saya dah beri jawapan pun tak apa. Awak tulis saja. So itu untuk membuktikan awak menulis. Menaik. Menaik tu saya kira menulis sebab dalam Al-Quran disebut Nabi Muhammad bacalah, tulislah. Semua dia, kalau macam dalam satu muka surat Al-Quran tu dia suruh hutang-hutang direkod, ditulis. Ditulis tu dalam bentuk sekarang ni lah di-type. Awak type bukannya orang lain naikkan, awak yang type sendiri. Tapi yang paling betul awak tulis tulis pakai guna pen. Guna pen tulis. Itu macam saya tulis ni. Saya masih lagi tulis. Walaupun dah type, betul tak? Awak apa nampak beza antara yang type dengan tulis? Jadi awak nampak. Ini belum lagi berkesan tau. Ini belum lagi berkesan. Sebenarnya yang paling berkesan ialah guna apa? Guna whiteboard. So dalam tapi whiteboard tu saya kena salin soalan dan sebagainya Tetapi saya akan buat juga satu chapter yang betul-betul saya guna whiteboard. Tetapi whiteboard yang ni lah. Whiteboard kalau boleh whiteboard yang kosong lah Saya akan guna whiteboard kejap kalau boleh lah. Nantilah kalau ada soalan. Oh ni PowerPoint. Okay. Saya akan guna whiteboard yang screen dia kosong lah. Dia ibarat macam ni lah. Okay. Dia macam kosong macam gini. Dia macam kosong macam gini Betul-betul kosong. Saya akan buat salin soalan. Itu whiteboard. Itu yang paling berkesan. Jadi saya nak buat sebab tak berkesan lah saya mengajar. Tetapi untuk lebih kepada menjimatkan masa. Awak tak apa-apa sebenarnya kalau awak tak tulis. Okay. Alright. So kalau awak bandingkan antara ni saya highlightkan. Alright. Saya highlightkan. Itu saya betul-betul mengajar ni. Yang kala dulu saya lepas saya memang taji betul-betul laju je. Jadi memang saya betul-betul laju. So awak yang lain yang belum jawab tu sila jawab kat chat. Mana yang lebih baik antara home dengan low. Low ialah berapa? 7.3 versus mana yang lebih baik? Ini yang low. Inilah home. Mana yang lebih baik dari segi operating profit margin ni? Mana yang lebih memuaskan lah? Which two
different companies, which one is better in terms of operating profit margin, OPM? So please set your answer in your chat. Will make GM. So you are now at GM, Google Meet. So in company, GM is always referred to general manager. It's just one of top position in the company, general manager. So what is the answer? Whether home or low company is the best choice for operating profit margin? Please answer. Use your chat column. Kalau awak tak jawab tu, saya buat anggapan awak tak ada tau. Itu je. I was thinking that you are not in your position, the right position as a student. So as a student, you have to always, okay, good, very good. So please use the chat. All right, good, very good. Very appreciate this your answer. Even this is, I thought this is a very simple answer, or it's very easy answer, but some student is not very particular on this answer, then he might think that it's very difficult. They just know the calculations of answer that is 8.5%, but they do not know how to write or how to charge. This is the result. Right? This is very good. Home Depot is very good in operating profit margin compared to the low. Right? Okay. Very good. I very appreciate it. Alright. Okay. I think this is your time only. your what you call. I leave it to you to answer. I do not want to help you or assist you to answer this question. I just give you the formula. So the total asset turnover is the formula is you jot down into your formula notebook. All right. Total asset of turnover always referred to. Then now a turnover is referred to sale, and total asset bukan total asset kat bawah. Ini agak memeningkan lah. That's why total asset turnover jangan sampai tersilap, jangan sampai total asset kat atas. This is the formula you have to remember. I don't know how to assist you, how to assist you in memorize this formula. So you just derive from the name of the ratio. The name of the ratio is total asset turnover, meaning turnover referred to sales and total asset is total asset. All right, sales divided by total asset, not total asset divided by sales. Is wrong. Okay, but some I don't know lah. The other books we use in the kind of formula. But for your purpose, you just stick to this formula. Sales divided by total asset. Okay, please use the table 4.1 and table 4.2. Table 4.1 and table 4.2 -1 and -2. Then I just send it to your WhatsApp or to your notes. Alright, you just answer derive from the formula given. But the asset turnover is equal to sales divided by total asset. So very easy. You just take the figure, and if you finish the question or you have already complete the answer, then you jot down, you type into your chat, right? Your GM chat, not the WhatsApp, into your GM or
or Google Meets, chat column, right? Okay. Kalau sudah siap, awak gunakan formula yang ada ini dan rujuk kepada table point 4.1 dan table 4.2. Awak hanya ambil dia punya nilai bagi jualan, sales, bahagikan dengan nilai bagi jumlah aset, total asset. So, awak akan dapat total asset dan turnover. Kalau boleh jangan banyak tengok puluhan lah. 2 cukup lah ya. Okey. Eh? Oh. Eh? Oh, ni persen tak payah. Sorry, this is, you no need to convert it to percent. You just leave it to the figure lah. If the percent then is might be greater than 100%. That's why. So you just leave it to just the other figure. No need to times by 100. Yang ni awak, yang saya ni eh? Awak sendiri ke awak ada jawapan ni? Okay. Okay. Calvin salah, bukan 1.69% lah right? You just tinggalkan kepada 1.7 pun boleh lah. Boleh. 1.7 pun boleh diterima. Alright? Asalkan ada tujuan lah. Saya dah tanya dengan UTM. So, they will accept any decimal points. Right? Whether ones or two or three or four. Because it's just in terms of it's just near. The answer is quite reasonable and acceptable. Whether if one decimal point, two decimal point, it's not too far away. The answer is not the difference or the variance is not too far, terlalu jauh. Kalau 1.6 tu lebih kurang saja itu maksud saya. Okey, saya tak boleh tunjukkan. Alright. So, oi, tepat semua mungkin kalau yang lebih tepat awak tambahkan times kali ni lah. Susah lah saya pun tak. Awak kata tidak adil lah. Saya katakan awak salah ya. Okey. Ni time 1.69. Betul lah awak buat. Yang paling betul 1.69 sebab saya tak ajar kan. Tak ada saya kata awak salah kan. Tapi yang paling betul lah kalau awak genius, then you answer 1.69 times. Apa maksud 1.69 kali? Ianya jualan tu nilai dia 1.7 kali ganda daripada aset awak. Awak ada aset, contohnya 100, awak ada jualan awak adalah 169. For example, your total asset, if you just refresh your mind, what is the total asset? Total asset is comprised of fixed asset, for example, land, buildings, vehicle, all these total asset, cash, alright, and current asset. Then you compare to your sales and total asset. That's you will get 1.69. If you got the correct answer, that's why I'm very happy. Then I will explain to you in English. That's why because you
Kalau you tak faham pun bahasa Inggeris, you dah boleh jawab. That means that you very understand of this calculation. Alright. Then I'm very comfort. I'm not guilty to use full in English because I need to explain you in English actually. Because this is a professional papers. You are in accounting student or management student. This is considered a finance is considered every university. This is considered the compulsory subject. All the universities in the world, alright, or in all level, whether you are a diploma or you are a degree student, masters, and also you can carry into your PhD in your research. That's why I need to explain to you. I am very comfort or it's not guilty if I'm using English total in English because you can answer the questions. But the next slide might be saya akan terangkan dalam bahasa Melayu first. Dan jika anda boleh menjawab dengan betul, saya akan menjawab. Jadi yang ini kalau berbanding Home Depot adalah 1.69 berbanding dengan low ialah 1.45. This is very easy. Ini adalah soalan yang paling mudah. 1.69 berbanding dengan 1.45. Mana yang lebih baik? Antara home ialah 1.69. So, soalan seterusnya antara dua Home Depot, home dengan lower, tak mana betul low ke lower Boleh saya semak sekejap tak? Pronunciation for boleh balik. Saya tak dapat ke Google lah sebab apa. Yang ni nama company Saya carilah. Saya cuba lihat mana tahu. Pronunciation. Boleh balik. Low. Low. Sorry saya sebut lower tadi. Nampak macam bodoh sangat Low tu sebab saya tak nak guna kata low tu rendah Low. So kalau saya kata low, nanti orang kata semua dia punya apa ratio semua rendah. Tak bagus lah. Sebab tu kalau boleh dia guna kata lain. Nantilah saya cuba next slide. Low Yang ni low bukan lower Lower nampak lebih cik nyebut ni. Saya nak bezakan perkataan low tu rendah. So kalau nanti saya tengok, kenapa pula tinggi pula cik? Padahal dia nama low itu saya nak elakkan tu. Tapi saya dah, selepas ni saya gunakan low kami. So apa antara home depot dengan low depot, mana yang lebih baik? Awak jawab dalam chat. Home, alright. Jadi soalan ni amat mudah, tetapi biasa nanti saya akan jumpa juga. Nanti awak lihat, cik awak ni tak payah buat ni yang cikgu ajar yang ni kenapa lebih lah. Itu confirm lah saya rasa. Itu confirm mesti awak tanya. Tapi sebenarnya dalam soalan awak kena buat lah. Sebab tu saya ajar 1.69, okey. Okey. Yang ni pun senang. Saya tak payah ajar sangat. Sale bagi next fixed asset. Ada juga So daripada formula pun ini senang. Fixed asset turnover masih jadi turnover ini ialah merujuk kepada ni pun awak kena masuk dalam formula, buku formula. Okey. Fixed asset turnover, fixed asset ni kita akan merujuk kepada apa? Fixed asset ni kita akan buat sebagai net fixed asset. Jadi saya nak contoh panjang, awak tulislah.
formula ini dalam satu buku khas awak. Dan awak tulis jawapannya, boleh tak? Tunjuk tu jawapannya. Oh, begitu cepat masa lagi setengah jam lagi. Lagi setengah jam. Cepat-cepat sikit. Lepas ni kalau boleh saya akan ada terus Saya tak perlu sini Saya tak perlu, boleh tak? Saya minta get your permissions to what we call to teach very very fast. Alright, no need to wait your answer. Okay, 2.71. Cuba ya. Cuba. Okay. Dah cepat ni. Okay, awak salin lah. Yang belum cepat tu awak salin. Yang dapat 2.1, oi. Awak sendiri ke? Can you honestly answer my question? Do you answer? Buat sendiri. By your own effort. So every time I will give the question, you have to buat sendiri. Alright, good. Very good. Saya bukan nak pasang tu buruk, tetapi paksa. Saya cerita situasi saya lepas saya terlalu percaya dengan pelajar, terlalu 100% over. Dan akhirnya yalah, keputusan yang ditunjukkan pada final tu tak melambangkan dia pun buat. Okay, Mu'alif Nazmi, you good answers. You try answer in English, your own effort. Okay, it's a new words, new sentence I learned today. Own efforts. You can answer your own answer, but this is a bit good. Your own effort. The word of effort. Effort itu ialah satu kataan yang paling mengerikan. Kalau boleh awak sharekan maksud effort tu, Mu'alif Nazmi, apa yang awak faham dengan effort Nazmi dalam bahasa Melayu tak apa? Mu'alif Nazmi, can you share me what you understand, what the meaning of effort? You can answer in bahasa Melayu. Please use your microphone. Apa yang awak faham maksud apa effort? Bagus. Sangat bagus. So, paling tepat. Itu yang saya tak hafal. Word tu yang saya kena. Astaghfirullah. Saya selalu dijemput untuk buat ceramah marketing. Marketing is always referred to effort, your effort. Alright? But I got in this point today, effort itu usaha biasalah. Kesungguhan tu, this is very important. So, kesungguhan tu yang boleh membezakan usaha marketing yang berterusan itu akan membezakan orang yang tak berusaha. Itu memang dijanjikan oleh Allah. Tak kira lah awak bangsa apa, awak jantina apa, awak kaya ke, awak miskin. Kalau awak usaha rendah, memang. Kalau usaha awak tinggi, awak boleh dapat. Okay? Yang lain, faktor-faktor lain. Otak ke, rasanya, bukan saya tak terima, tapi orang pandai pun kalau jadi. Ada juga orang pandai yang bankrupt. Ada juga orang pandai yang kena masuk penjara. Jangan nafikan. Sebenarnya adalah usaha. Usaha awak untuk apa? Macam-macam usaha lah. Untuk berjaya, untuk tak nak dipenjara, tak nak ini. Itulah usaha awak lah. Kesungguhan awak lah untuk mencapai. Right? Okey, yang ini ialah kita boleh bandingkan. Awak dah dapat 2.71. 2.71 ni dengan
2.21. So awak akan buat perbandingan 2.71 ialah home dan satu low ialah 2.21. Tentunya awak akan jawab inilah. Awak akan ada awak punya jualan 2.71 kali ganda daripada nilai aset awak. Awak ada jumlah aset yang tak banyak. Contohnya nilai aset di ada seorang student saya, cik, saya kerja kilang ni gaji, wah boleh tahan cik, 2,000, terima kasih lah. Tapi saya tanya cik, orang berniaga besar malam tu, lepas kilang tu cik, gaji dia satu hari bila dapat 300 cik. Mesti dia kata 300 kali 3 dah berapa? 9,000 cik. Besar pada saya. Ha. Aset dia apa yang berbisang tu? Yelah, itu je. Tapi jualan dia tinggi ya. Wali. Apa lagi? Apa lagi aset? Wali kan lah berapa sen kalau jual pun. Gerai tu apa lah. Duit. Tapi sale dia banyak. So kalau sales bagikan dengan awak punya aset tinggi, maksudnya company awak sangat-sangat berkesan lah dalam menghasilkan jualan. In efficiency in generating sales from your investment. You invest. Awak melaburkan membeli aset awak dengan harapan awak dapat jualan yang tinggi. Okay, kalau rendah nilai dia 2.21 dengan 21. So, kalau kat sini buat buat pemilihan, awak pilihlah company home sebab dia punya managing asset dan over dia adalah lebih baik. Okay, yang ni dia awak macam nak terbitkan formula ataupun nak saya besarkan sedikit. Okay. Yang kalau kat sini ialah Home Depot lebih tinggi dari segi operating return on asset. Kalau operating profit margin, Home Depot lagi tinggi. Total asset turnover, Home Depot. Dan kalau berbandingan account receivable, ini yang kita dah belajar lepas, inventory turnover, fixed asset. So Home Depot ni masih menjadi pilihan dari segi ratio yang telah kita belajar setakat ini. So sebab itu saya katakan saya nak laju sikit. Sini ialah 10.6, tak nampak kan? Yang ini 7.3, ini low lah. Saya mengulang and repeat the same. Repeat the same because of this color is not contra. My student cannot see well in this colors matching. So this is 1.5x, then this is 2.21. So when compared to this Home Depot and low company, then you might prefer to the highest one. All right. All this you have to choose the higher figure. That's why you have all this ratio when compared to the company, Home Depot is best compared to the low, right? Alright. Dan seterusnya ialah how is the firm financing its assets? Sebab yang ini saya rasa saya kena cepat. Secepat-cepat ni lah. Awak boleh study sebab semua ada formula dia. Here we examine the question, does the firm finance its asset by debt or equity or both? We use the following two ratios to answer this. Adakah aset yang awak beli, harta yang awak ada, yang awak miliki dalam company awak dibiayai
Oleh apa? Sama ada oleh pinjaman ataupun secara apa? Secara modal ataupun kedua-duanya. Okey? So, kita akan boleh menjawab persoalan itu melalui debt ratio and time interest earned. Kalau kita merujuk kepada debt, inilah merujuk kepada pinjaman. Time interest maksudnya ialah interest maksudnya kita kena bayar faedah, alright, kepada bank. Disebabkan kita buat pinjaman, kita kena membayar faedah. Bukan kita pinjaman RM10,000, kita bayar RM10,000. Tidak. Kalau RM10,000, kalau 10% kita kena bayar berapa? RM11,000. Jadi RM1,000 itu adalah interest. Okey? Ya Allah Akbar. Interest ni kalau boleh awak elakkan. Okay? This is just to show you how the business is run. Is all the companies derive to the pinjaman. Sebab itu sekarang company yang banyak suffer sebabkan dia buat pinjaman, dia tak mampu bayar pinjaman. Even interest pun tak. So, kalau awak salah membuat keputusan, ramai yang salah membuat keputusan, dia bunuh diri dan sebagainya, itu tidak betul. So, kita perlu berbincang balik dengan pihak bank, dengan pihak pemberi pinjaman. Okay. Debt ratio, formula debt ratio, kalau boleh sekejap, guna masa awak just write down the formula. Debt ratio is total debt bagikan dengan total asset. Total debt adalah merujuk kepada jumlah hutang bagikan dengan jumlah aset. Okey. Jumlah hutang kita merujuk kepada apa? Sekejap saya tengok. Saya tengok pada awak punya ni, table 4.1, jumlah hutang. Jadi dia punya jawapan dia debt ratio ialah jumlah hutang ialah 21,000. Jumlah hutang ialah total liability. Boleh tak awak tulis tu? Total debt ialah merujuk kepada debt itu merujuk kepada lah masa akaun dia ialah apa? Saya boleh tulis kat sini total debt. Boleh tak? Saya tak nak usik sangat kat dalam slide tu, sama dengan total liability. Awak carilah total liabilities ada dalam table 4.2. Table 4.2. Okey yang ni. Total asset tak ada masalah. Total asset dan pun ada. Total asset memang sebiji. Total asset. So, awak bahagikan saja. Aset lah 40,000, hutang ialah 21,000. So, 53%. Sebab itu dalam satu negara, Malaysia, KDNK, dia tak boleh hutang banyak sangat. Dia sekarang ni melepasi 60% kan daripada aset. So, jangan terlalu tinggi sangatlah awak punya hutang berbanding dengan aset. Okay. Tapi biasanya semua company memang perlukan hutang. Jadi dia 53%. Kalau home ialah 53%. Kalau 0.5 atau merujuk pada 53. Kalau depo ialah berapa? 46%. Mana lebih bagus? Hutang besar ke hutang kecil? Awak pilih apa? Yang apa tu? Yang rendah lah. Sebab itu home ini dia tak biasa awak nampak home lebih bagus kan. Tetapi kalau
Kalau kita tengok pada faktor hutang pula, dia banyak bergantung pada hutang berbanding dengan Home Depot tu 53%. Company dia beroperasi banyak hutang lah berbanding dengan berbanding dengan low minta maaf sama lah 47% sama. Maksudnya Home Depot Finance for a 53 of asset by debt and 47% by equity. So kita punya finance, kita nak, macam contoh awak nak modal awak menggunakan debt, satu lagi menggunakan equity. So tapi dalam hal ini kita menggunakan debt ialah 53%. Sebab kita merujuk pada total debt. Sebab itu Home Depot ni dia lebih tinggi hutang dia berbanding aset kalau kita bandingkan dengan low. Dari segi yang nisbah yang sebelum-sebelum ni, Home Depot lebih bagus. Tapi dari aspek debt ratio ini, ia agak kurang baik berbanding dengan low. Okay. Kita nak kat habis sebenarnya. Yang ini pun jarang lah dalam exam. Memang agak susah lah. So, formula dia, time interest earn, sama dengan yang ni awak salin lah. Operating profit bahagikan dengan interest expense. Maksudnya berapa banyak faedah yang kita kena bayar. Kalau dia besar, dia adalah lebih baik daripada company syariah. Maksudnya interest tu, yang kita kena bayar di interest tu, boleh dibayari dengan untung yang kita perolehi. So kita dapat untung contohnya berapa? RM5,000. Untung kita RM5,000. Tapi kita kena bayar interest ialah RM500. Okey. Kita ada untung RM5,000, untung dah tolak semua RM5,000. Adakah awak mampu membayar faedah sebanyak RM500? Tentunya mampu. Okey. So kita pilih yang tertinggi kalau kita buat perbandingan di antara dua entiti ataupun dua perniagaan. Okey, nanti kalau awak kiranya tertinggal, awak ambil slide tu, yang video tu, awak tengok tajuk dia, awak cepatkan. Sebab tu saya kena laju yang ni, saya nak kejar masa. Ni ke atas ni. Okey. Interest is not paid with income but with cash. Oftentimes, firms are required to repay part of the principal annually. Thus, time interest earned is only a crude measures of the firm capacity. So, tapi dia jarang lah. Orang kata jarang digunakan sebab biasanya faedah itu bukan dibayar menggunakan profit. Dia dibayar menggunakan cash. Okay, cash lah. Kadang-kadang profit tu tak menggambar cash. Dia begitu susah lah. Untung tak menggambarkan tunai yang awak ada. So dia kalau awak duit banyak, barulah kita boleh buat satu perbandingan yang baik untuk membayar cash, untuk membayar interest tadi. Okey. Jadi kalau kita buat perbandingan antara home dengan low, mana yang lebih baik? Tentunya yang ini ialah ni boleh tak? Ni low ni. Ni lebih, debt ratio dia lebih rendah. Yang ini lebih tinggi. Tapi yang ni biasanya tidak digunakan dalam ratio. Sebab ianya bukan menggambarkan ratio yang baik. Sebab kita bayar interest bukannya berdasarkan untung. Kita berdasarkan cash yang kita ada. Tapi dalam hal ini, low adalah lebih baik daripada home dari segi dia punya debt
ataupun efisiensi nak bayar pinjaman. Okey. Dan seterusnya, yang ini pun adalah formula. Yang ni return on equity. Awak jot down. Return on equity biasanya diberi oleh syarikat-syarikat. ROE namanya. ROE ni biasanya diberi. Okey. Contohnya ialah dia berilah. Dia beri ROE untuk company 1.3. Macam harga saham 1.5. So ROE yang tinggi menggambarkan dia baik. Dia formula ialah apa? Net income bagi total common equity. Equity ialah apa? Saham. Bilangan lah. Bilangan. Okay? Bilangan saham. Okay? Yang ini pun jarang. So awak kalau macam ini, awak bahagikan lah. ROE dia ialah net income ialah untung bersih. Bagikan nilai pegangan saham. Saham biasa. Total common equity. So dalam hal ini lah Home Depot ialah 3.38 bahagikan dengan 18,889 juta. So menyamai 17.7%. So ROE dia untuk Home ialah 17.7. Awak nanti lepas ni awak semak. Dan saya tak tunjukkan sebab tu saya nak laju kan. So yang ini pun awak rujuk pada formula yang saya beri dan tunjuk pada table apa? Table 4.1 dengan table 4.2. So Home Depot mencatatkan ROE yang lebih tinggi berbandingan lu. Jadi Home Depot kita pilihlah sebagai potensi lah yang memuaskan dari aspek ROE. Okey. So kalau kita buat perbandingan ROE dia, ini tak banyak lah. 17.7. Tetapi kalau dalam arti kata biasa, dia dah beri. Dalam annual report, dia dah beri ni ROE. Senang je. Dan kita ada juga yang lain-lain. Contohnya market value ratio ataupun PE. PE lah apa? Price. Price per earning. Ini biasa juga. Ni jarang lah. Economic value added ni lah. Market value ratio ni PE. Price earning ratio ialah market price bagikan dengan earning per share pun akan diberi oleh company lah. Dia ada EPS earning per share. Dia akan berilah 2.06. Dia akan diberi. Market price ialah harga yang sentiasa berubah daripada hari ke hari, daripada saat ke saat. Sebab itu kita kena cari sendiri market price per share. Kadang-kadang setiap jam betul. Tapi dia akan beritahu pukul 12 tengah hari 31 bulan ni market share. So awak boleh tahulah. Esoknya tukar lagi. Sebab itu dia tak ada, biasanya tak ada soal lah dalam exam. Sebab dia kena nyatakan, dia kena dapatkan. Okey. Kalau kat sini low, Home Depot masih lebih tinggi. Price book ratio ialah market price bagi equity book value. Yang ni pun jarang. Tetapi yang ni formula je lah. Yang ni tak perlu hafal lah. Tak perlu tulis lah. EVA ialah operating return on asset tolakkan dengan total assume cost of capital ni. 10%. So 14.5 adalah return ke atas asset dan satu lagi kepada tolakkan dengan, yang ni pun tak penting tolakkan dengan cost of capital modal 10% kalikan dengan total asset pun tak penting. Operating return on asset adalah 14.5 tolakkan dengan assume cost of capital. So formula ni kita boleh tulis sebagai apa? Operating return on asset tolakkan dengan apa? Assume cost of capital darabkan dengan total asset. Yang ni kalau boleh, kalau awak nak belajar further analysis, then you can use this formula, but otherwise you just ignore this formula, right?
Okey, yang ini, inilah. Kalau kita tengok Home Depot dengan Low, kita boleh bandingkan price earning dengan price per book ratio masih dimenangi oleh masih Home Depot is more preferable. Okay. Dan last, this is very, orang kata, last. Last Ni betul-betul last Alhamdulillah kita dah habis. Limitation pun jarang lah ada soalan ni keluar. Tetapi saya terangkan sikit lah. Ada juga kita punya analisis ini menyimpang. Tak betul. Orang lain tak analisis pun masih lagi dapat untung. Macam jugalah awak nak pilih perempuan. Semua analisa awak buat. Ahli-ahli perang dah kahwin saja terus apa. Terus dia ubah perangai. Terus accident muka dah tak cantik. Kita tak tahulah. Analisis ni macam ada mungkin kelemahan. Tetapi kita buat persediaan untuk buat analisa. Supaya kita tidak menanggung kerugian yang amat-amat besar. Amat-amat menggulis jiwa mungkin sampai ke bunuh diri kalau awak salah pemilihan. Okey. So limitasi dia atau had dia kenapa ada kekurangan disadvantage kepada financial ratio ini ialah sometimes difficult to identify industry categories. Kita susah nak buat perbandingan. Contohnya AirAsia dengan MAS tak boleh dibanding walaupun satu kapal terbang yang sama. Mas itu dibiayai banyak oleh kerajaan. AirAsia sendiri pun tak boleh banding. Awak pun susah nak banding AirAsia pun dengan kapal dengan apa? Dengan syarikat bas. Tentu berbeza tapi itu persaingan juga boleh juga dibanding. The published peer group organisasi average are only approximate. Maksudnya awak dapat nilai itu hanyalah anggaran. Ya. Kadang-kadang dia hanya ada akaun tu ada kan ada juga yang menggunakan perkataan apa ni provision anggaran. So itu tak boleh tepat. Industry average may not provide a desirable target ratio. Kadang-kadang dia tak dapat apa yang kita nak maklumat itu tak ada. Alright. Accounting practice differ widely among firms. Kadang-kadang accounting antara satu firma dengan firma lain menggunakan pendekatan yang berbeza. Contohnya bagaimana nak catatkan nilai hutang. Kadang-kadang dia provision for bad debts, alright? Hutang lapuk. Ada yang dia tak written off hutang lapuk dan sebagainya. Itu yang mempunyai perbandingan yang besar ataupun mungkin dari segi nak record inventory pun kaedah pun ada berbeza. Satu menggunakan FIFO, satu lagi menggunakan average, alright? Sebab itu ada perbezaan dalam company. A high or low ratio does not automatically lead to a specific conclusion. Kadang-kala awak sebut dia macam tadi Home Depot memang bagus. Tetapi kita tak tahu juga ada juga yang low tadi bagus dari segi debt ratio dia. Gini sajalah kalau kedai pisang goreng di dalam yang ada kedai yang ada aircon dengan pisang goreng dekat luar tu mana yang lebih bagus? Kita agak sukar untuk membandingkan. Ya. Sebab itu tak boleh nak buat keputusan yang tepat. Season may be biased the numbers in the finance. Season kadang-kala mungkin ada company itu tutup pada 31 bulan 12. Satu lagi tutup pada 30 bulan March. So kita buat perbandingan pun tak boleh disebabkan apa? Mungkin pada 31/12 pada hujung tahun pada cuti sekolah contohnya sales akan meningkat. Ataupun pandemik dah berkurang, sales akan meningkat. Itu perbandingan pada tarikh pada itu. So itu yang menunjukkan kepada apa? Limit kepada industri itu. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk yang kelas lah. Lepas ni saya akan tunjukkan bagaimana itu saja. Itu saja kejap.